Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid dua cekal SMK Datuk Sulaiman. Okey, baiklah. Pada minggu lepas kita dah mempelajari tentang pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka kan. Okey, jadi pada hari ini kita akan memasuki bab baru iaitu bab 6 berkenaan dengan Kesultanan Johor Riau. Okey, Kesultanan Johor Riau ni adalah kesinambungan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengasasan Kesultanan Johor Riau iaitu bagaimana kerajaan ini boleh bermula dan diwujudkan. Okey, jadi saya akan menerangkan dahulu secara ringkas apa dia objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, semua tolong dengar dan catatkan isi-isi penting yang saya nyatakan. Okeylah, kita tengok dulu objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan pada hari ini. Okey, jadi pada akhir pembelajaran, murid dua cekal dapat pertama, menjelaskan kronologi pengasasan Kesultanan Johor Riau dengan betul. 2. Menerangkan 4 cabaran ke arah kegemilangan Kesultanan Johor Riau dengan betul. Dan 3. Menerangkan 3 strategi Kesultanan Johor Riau dalam menghadapi cabaran dengan betul. Dan keempat, menilai satu kepentingan kelangsungan warisan pentadbiran negara dengan betul. Okey, kriteria kejayaan maksudnya apa dia petanda bahawa awak dapat capai objektif pembelajaran. Okey, pertama, murid dapat menjelaskan pengasasan kerajaan dan pusat pemerintahan Johor Riau. Kedua, murid dapat menjelaskan 4 cabaran iaitu persaingan Johor Aceh Portugis, perang Johor Jambi, konflik pembesar dan ancaman Raja Kecil. Okey, 3, murid dapat menjelaskan 3 strategi bagi menghadapi cabaran iaitu pemindahan pusat pemerintahan, membina kota pertahanan serta menjalinkan hubungan dengan Belanda. Dan yang keempat, murid dapat menjelaskan satu contoh kepentingan kelangsungan warisan pentadbiran negara. Okey, jadi kamu semua boleh buka buku teks muka surat 98 untuk kita tengok dulu pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey. Okey, 6.1 pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey, kita akan tengok macam mana kerajaan Johor Riau ni boleh diwujudkan. Siapa yang mengasaskannya? Okey, bagaimana dia diasaskan? Di mana letaknya pusat pemerintahan Johor Riau? Okey, kita tengok dahulu pada kotak yang pertama ni. Okey, dia menjelaskan tentang pengasasan kerajaan. Okey, kerajaan Johor Riau ni pada mulanya dia diasaskan oleh Raja Ali. Okey, Raja Ali ni siapa? Okey, Raja Ali ni adalah putera Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah. Okay, gelaran bagi Raja Ali adalah Sultan Alauddin Riayat Shah I. Okey. Jadi Raja Ali ni, okey, ataupun Sultan Alauddin Riayat Shah I ni, dia menitahkan bendahara iaitu Bendahara Seri Narudiraja untuk menghimpunkan rakyat bagi membuka negeri di pesisir Sungai Johor. Maksudnya dia mengarahkan pembesar dia iaitu Bendahara Seri Narudiraja ni untuk mengerah rakyat bagi membuka negeri di pesisir Sungai Johor. Okay. Jadi bila dah dititahkan, rakyat pun membukalah negeri di kawasan yang diarahkan oleh Sultan. Okey. Kita tengok dulu. Okey, pusat pemerintahan pertama dia terletak di Kota Kara, Pekan Tua. Okey, Sultan Alauddin Riayat Shah I membina pusat pemerintahan di Kota Kara, Pekan Tua pada tahun 1528. Okey, kedudukannya yang terletak berhampiran sungai yang lebar dan dalam memudahkan kapal untuk keluar masuk. Okey, kawasan berbukit bukau sekitarnya menjadi benteng pertahanan. Okey, kenapa dia pilih pusat pemerintahan Kota Kara untuk dijadikan pusat pemerintahan? Disebabkan kedudukan dia tu, okey, dia berdekatan dengan sungai tau. Okey, sungai tu lebar. Jadi bila sungai tu lebar, okey, kapal-kapal pedagang ni daripada luar boleh datang dan masuk dengan mudah. Okey, jadi memajukan ekonomi. Okey, itu faktor pertama. Yang keduanya, kawasan dia. Kawasan sekeliling Kota Kara ni ada bukit bukau tau.
Bila ada bukit bukau, dia dapat menjadi penghalang ataupun jadi benteng pertahanan daripada serangan musuh. Okey, itu adalah pusat pemerintahan Kota Kara. Pekan tu yang pertama. Okey. Kita pergi pula kepada pusat pemerintahan Kota Sayong. Okey, Sayong Pinang. Okey, pusat pemerintahan Kota Sayong ni dia mula ditubuhkan lepas pusat pemerintahan yang pertama tadi iaitu Kota Kara diserang dan dimusnahkan oleh Portugis pada tahun 1535. Okey, jadi bila Kota Kara ni dah dimusnahkan, okey, Sultan pun berundur dan dia bukalah pusat pemerintahan Kota Sayong. Okey, dia lebih selamat sebab sungai dia sempit tau. Okey, macam Kota Kara tadi sungainya lebar. Okey, dia memang bagus untuk kemajuan ekonomi, tapi dia pun akan terdedah kepada kapal-kapal musuh boleh mudah masuk kan. Itu dia punya kelemahan. Tapi Kota Sayong ni dia punya sungai sempit. Okey, jadi bila sempit, dia akan menyukarkan kapal perang khususnya daripada Portugis lah untuk masuk dan menyerang. Kita tengok pula pada pusat pemerintahan yang seterusnya yang terletak di Kota Johor lah. Batu. Okey. Jadi kita dah selesai tentang pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey, sekarang awak juga boleh buka buku teks muka surat 100. Okey. Dalam hal ini, dalam muka surat 100 ni kita akan belajar tentang cabaran ke arah kegemilangan. Maksudnya apa dia halangan-halangan, apa dia cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau ni untuk meneruskan legasi pemerintahan dia. Macam kita belajar kan, apa cabaran kita? Cabaran kita mungkin kekurangan internet. Lepas tu pandemik COVID-19 kan. Macam cabaran-cabaran. Jadi apa pula cabaran bagi Johor Riau? Cabaran Johor Riau ada 4. Ada 4 yang awak kena tahu, iaitu pertamanya, tengok anak panah yang saya gerakkan ni. Kotak yang warna hijau ni persaingan Johor, Aceh, Portugis. Itu cabaran yang pertama. Cabaran kedua, tengok Perang Johor, Jambi. Cabaran ketiga, konflik pembesar. Dan yang keempat iaitu ancaman Raja Kecil. Jadi kita akan tengok, kita akan huraikan satu demi satu apa dia cabaran ke arah kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Persaingan Johor Aceh Portugis. Secara ringkas maksudnya persaingan Johor Aceh Portugis ni bermaksud Johor Aceh dan Johor ni dia menghadapi ancaman daripada Aceh dan Portugis. Bila Aceh dan Portugis mengancam Johor, jadi dia akan menyukarkan Johor ni untuk meneruskan kelangsungan negeri dia lah. Tak aman kan, asyik diserang ke. Ini adalah cabaran dia yang pertama. Kita tengok apa dia. Peperangan tiga kuasa ni sebenarnya sebabnya adalah untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka. Perang ini dikenali sebagai perang tiga segi atau perang 100 tahun. Sebab apa? Sebab dia berlaku selama 100 tahun. Lama kan? Dia berlarutan sampai 100 tahun. Jadi peperangan ni berakhirlah bila Johor dia bagi bantuan kepada Belanda untuk kalahkan Portugis dan berjaya menguasai Melaka pada tahun 1641. Dan Aceh pula masa tu dia dah mula-mula slow down lah. Dia merosot lepas Sultan Iskandar Thani, iaitu Sultan yang berkaliber ni, mangkat. Jadi itu adalah punca punca berakhirnya persaingan antara tiga kuasa besar ini. Jadi kita nak tahulah apa sebab yang lagi mendalam, kenapa tiga negara ni, tiga kerajaan ni saling berperang.
Yang pertamanya, okey, Johor menyerang Portugis di Melaka, okey, kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis. Okey, macam kita tahu, uh, pengasas Johor Riau ni sebenarnya adalah daripada keturunan Melaka kan. Okey, keturunan Melaka. Jadi, diorang ni berniatlah hendak merampas semula Melaka daripada Portugis. Sebab itulah Johor serang Portugis di Melaka. Okey, Aceh pula dia serang Johor sebab okey, perdagangan Aceh tergugat. Sebab Johor pun masa tu pelabuhan dia, perdagangan dia sangat maju. Jadi bila dia maju, okey, Aceh ni pun macam tergugatlah dengan kemajuan Kesultanan Johor Riau. Okey, Aceh juga dalam masa sama dia juga serang Portugis dekat Melaka tau. Okay, sebab Portugis ni dia nak kuasai perdagangan dekat Aceh. Macam tu pula. Okay, dan Portugis ni dia menyerang Johor sebab adanya pakatan Johor Aceh untuk menyerang Portugis. Okay, itu adalah sebab yang pertama. Cabaran yang pertama iaitu persaingan Johor Aceh Portugis. Okey, kita tengok